Assalamualaikum, selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada kawan-kawan semua salah satu cara kita menyemai pokok bunga kertas. Baiklah teman, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini, silakan teman-teman semua untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar teman-teman dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pada perkongsian saya pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu cara mudah untuk kita menyemai batang daripada pokok bunga kertas. Okey, pertama sekali teman-teman, apa yang kita perlu sediakan di sini ialah sudah semestinya kita sediakan satu batang daripada ranting ataupun dahan pokok bunga kertas. Apa yang paling penting di sini teman, pastikan anda sebelum anda mengambil ya, tipsnya teman, sebelum anda mengambil batang daripada pokok bunga kertas ataupun dahan ya, untuk anda tanam ataupun semai, pastikan dahan atau batang tersebut dalam keadaan yang sehat, subur dan segar. Okey, seperti ini. Nampak teman, masih lagi segar kan? Nampak masih hijau lagi. Okey. Kemudian teman, seterusnya ialah anda sediakan serbuk perasan akar. Ini nanti teman-teman untuk membantu mempercepatkan tumbuhnya akar pada bahan batang pokok bunga kertas yang kita akan semai nanti. Okey. Kemudian sediakan air ya teman. Anda sangat digalakkan untuk menggunakan air hujan ataupun air perigi. Jangan sesekali menggunakan air pipe ya, kerana di dalam air pipe terdapat kandungan klorin, di mana klorin ini sangat tidak baik untuk kita menyemai batang daripada pokok bunga kertas pada pertama kalinya. Okey, kemudian kita perlukan bahan media tanam ini teman. Ini adalah bahan media tanam teman. Ini adalah tanah bekas digunakan untuk menyemai pokok bunga kertas juga. Okey, anda boleh menggunakan semula tanah tersebut. Okey, tidak ada masalah. Kemudian kita sediakan botol. Okey, botol teman untuk kita menyemai nanti. Untuk perkongsian kali ini teman, saya akan berkongsikan kepada anda semua kita menyemai batang pokok bunga kertas dengan menggunakan botol sebagai alat untuk kita menyemainya. Okey, baiklah teman. Anda juga perlu sediakan gunting ya. Gunting, pisau, okey, pelekat ataupun selotip. Okey. Okey, itu adalah beberapa bahan-bahan yang anda perlu sediakan sekiranya anda ingin mengikuti tutorial perkongsian saya pada kali ini, iaitu cara kita menyemai pokok bunga kertas ataupun batang pokok bunga kertas dengan menggunakan botol sebagai tempat untuk kita menyemai. Okey. Pertama sekali yang kita perlu lakukan di sini ialah teman-teman ya, kita ambil batang daripada pokok bunga kertas tadi ya. Kita kupas dulu bahagian bawah ni. Okey, bahagian bawah ni. Kita kupas dulu ya. Kita kupas dulu dengan menggunakan pisau. Okey. Kita kupas. Apakah tujuan kita mengupas teman? Okey, tujuan kita melakukan pengupasan kulit bahagian pangkal bawah batang pokok bunga kertas ini adalah untuk membantu mempercepat dan memperbanyakkan ruang untuk tumbuh akar ya, tumbuh akar pada batang pokok bunga kertas yang kita akan semai ini nanti. Okey, itu adalah tujuan mengapa kita perlu melakukan pengupasan kulit pada pangkal bahagian bawah seperti ini. Okey, nampak teman-teman? Macam tu. Okey, kita kupas seperti itu. Okey, kemudian teman-teman, langkah seterusnya teman kita perlu lakukan ialah kita akan celupkan batang daripada pokok bunga kertas ini ya teman ke dalam serbuk perasan akar. Okey, ini adalah bertujuan untuk membantu mempercepatkan tumbuhnya akar-akar pada batang pokok bunga kertas yang kita akan semai ini nanti. Caranya mudah teman, kita ambil batang bunga kertas tadi, kita sediakan serbuk perasan akar, kita celupkan ke dalam seperti ini saja. Bismillah. Dah. Okey, dah. Apa yang penting sini teman-teman ya, pastikan semua bahagian anda kupas tadi terkena oleh serbuk perasan akar itu seperti ini. Okey, nampak tak? Semua bahagian yang kita kupas tadi terpalut oleh ataupun tertutup oleh serbuk perasan akar tadi. Okey, kemudian teman-teman apa yang kita perlu lakukan? Kita biarkan dulu ya, biar serbuk perasan akar ini diserap oleh batang pokok bunga kertas ini. Kita letak tepi dulu. Okey. Langkah seterusnya yang kita lakukan ialah teman-teman, kita sediakan dulu ya. Kita sediakan dulu botol ini ya, untuk kita jadikan sebagai bahan atau bekas untuk kita
menyemai pokok batang daripada pokok bunga kertasnya. Kita potong dengan menggunakan pisau ya. Okey, kita potong ya teman-teman. Hati-hati ya teman, kerana pisau ini sangat tajam. Okey, sentiasa utamakan keselamatan ya. Okey, kita gunting ya teman ya. Kita tebuk sedikit lubang seperti teman. Nampak tak? Ini adalah kita tebuk sedikit lubang dengan menggunakan pisau. Kemudian kita potong dengan gunting. Okey, bismillah. Macam tu. Macam tu teman, kita potong ya. Bismillah. Ingat teman, jangan lupa setiap kali memulakan pekerjaan, mulakan dengan bismillah. Okey. Jadi insyaAllah apa-apapun pekerjaan yang kita lakukan akan mendapat berkat daripada Allah. Okey. Okey, kita pun dah siap potong seperti ini ya teman. Nah, potong kita jadi dua bagian. Okey. Kemudian teman, apa yang kita perlu lakukan adalah langkah seterusnya ya teman ialah kita akan tebuk sedikit lubang bahagian bawah ni ya. Kenapa kita perlu menebuk lubang teman? Ini adalah untuk mengelakkan nanti mungkin media tanam ini terlalu basah. Mungkin semasa kita menyiram nanti akan menyebabkan air bertakung. Jadi ini boleh menyebabkan batang daripada pokok bunga kertas kita semai nanti akan menjadi busuk ya, kerana air yang berlebihan di dalam ini, air yang tidak mengeluar daripada botol ini. Okey, jadi kita tebuk dulu ya, tebuk lubang bawah ini dulu. Okey, boleh. Okey, ini teman nampak? Kita dah tebuk lubang ya. Sangat penting ni teman. Setiap kali anda menyemai dengan menggunakan apapun bekas kecuali pasu yang sudah tersedia lubang, tidak perlu melubang. Jadi kiranya anda menggunakan botol seperti ini ataupun gelas ataupun bekas-bekas plastik lain, pastikan anda menambah lubang ya. Okey. Kemudian kita tutup lubang tadi dengan menggunakan perangkap nyamuk. Okey. Kita letakkan perangkap nyamuk ya teman ya. Kita letakkan perangkap nyamuk seperti ini. Okey, kita tutup lubang dengan menggunakan perangkap nyamuk macam tu, nampak? Okey, macam tu. Okey. Kemudian kita sediakan bahan untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam ataupun menyemai batang bunga kertas ini. Okey, kita masuk ke dalam teman ya. Okey, teman, ini saya menggunakan media tanam yang saya sudah gunakan, teman. Ini adalah media tanam bekas ya, tidak menjadi masalah teman-teman ya. Sekiranya anda melakukan penyemaian pertama seperti ini ya teman, anda boleh saja menggunakan bahan media tanam yang anda pernah pakai daripada terbuang, baik anda gunakan ya. Anda gunakan untuk menanam semula ataupun untuk menyemai semula batang-batang ataupun dahan daripada pokok bunga kertas yang anda ingin semai. Okey, boleh digunakan semula. Okey teman. Okey, satu lagi tips yang ingin kongsikan kepada teman-teman ya. Sekiranya teman-teman menanam ataupun menyemai batang daripada pokok bunga kertas mana pada musim hujan, okey, saya galakkan untuk teman-teman ya, jangan menggunakan media tanam terlalu basah. Okey, jangan menggunakan media tanam terlalu basah. Cukup saja teman-teman gunakan media tanam yang dalam keadaan lembap saja. Okey, itu boleh. Okey, kenapa teman? Kerana pada musim hujan cuaca memang agak lembap. Jadi sekiranya anda menggunakan media tanam yang sudah dalam keadaan terlalu basah, okey, ini boleh menyebabkan batang daripada pokok bunga kertas anda tanam itu teman ya akan membusuk ya, kerana kelembapan suhu dan juga kelembapan media tanam yang anda guna untuk menyemai batang pokok bunga kertas anda itu. Jadi anda gunakan bahan media tanam yang dalam keadaan lembap saja. Ini adalah untuk musim hujan ya teman ya. Seandainya teman-teman menanam ataupun menyemai batang bunga kertas pada musim panas ya teman, saya galakkan untuk teman-teman ya
menggunakan bahan media tanam basah 100%. Okey, gunakan bahan media tanam yang basah 100%. Okey, ini kenapa teman? Kerana musim panas memang suhu akan menjadi sangat panas. Jadi media tanam itu akan menjadi cepat kering. Apabila media tanam itu menjadi cepat kering teman, ini boleh menyebabkan batang bunga kertas yang Anda semai itu akan menjadi kering. Dan ini boleh menyebabkan batang bunga kertas yang Anda semai itu akan cepat mati. Okey, jadi itu adalah tip yang boleh Anda ikutkan teman-teman ya. Apabila Anda ingin menyemai ataupun menanam batang daripada pokok bunga kertas Anda. Okey, seperti itu ya. Okey, teman. Okey, untuk perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda dengan cara menggunakan media tanam yang hanya dalam keadaan lembap saja teman ya. Okey, kita tidak perlu menggunakan terlalu basah, cukup dalam keadaan lembap saja. Okey. Karena sekarang di tempat saya musim hujan ya teman ya, musim hujan. Okey, jadi saya gunakan media tanam yang dalam keadaan lembap saja ya. Okey. Kita basahkan sedikit, lebih kurang 50% macam tu ya teman ya, jangan terlalu basah ya. Kita buat macam tu ya teman. Okey. Okey. Beberapa perkara lagi yang teman perlu ketahui ya teman. Untuk mencari bahan untuk Anda jadikan media untuk Anda menanam ataupun menyemai batang pokok bunga kertas teman, pastikan Anda menggunakan bahan-bahan yang mempunyai sifat polos dan gembor. Kenapa kedua-dua sifat ini perlu teman-teman? Ini adalah untuk membantu yang pertama, sekiranya bahan itu bersifat polos ya teman, ia akan membantu percepatkan pengaliran air di dalam pasu Anda nanti. Misal Anda menyiram ya, air akan cepat berlanjut keluar. Jadi lancar ya mengalir media tanam tersebut. Dan apabila Anda menggunakan media tanam bersifat gembor teman, ini akan dapat memberi ruang yang banyak dan oksigen yang dalam tanam tersebut akan memberikan ruang dan cepat dan memudahkan akar untuk tumbuh dengan banyak. Okey, itu adalah sebab mengapa Anda perlu menggunakan bahan untuk Anda jadi media tanam untuk menanam ataupun menyemai pokok bunga kertas mempunyai sifat polos dan gembor. Ingat ya, polos dan gembor. Okey. Sebagai contoh ya teman, bahan-bahan tersebut seperti Anda boleh menggunakan kokopit, sekam padi ya, pasir kasar, okey, tanah bawah pohon bambu, tanah bawah pohon sawit ya. Sisa-sisa reputan daripada dahan ataupun batang pokok sawit itu sangat sesuai teman, ataupun di bawah pokok pisang ya, ataupun di bawah pokok buluh. Itu semua merupakan contoh-contoh jenis bahan yang mempunyai sifat poros dan gembor. Ataupun Anda boleh menggunakan tanah kompos ya, yang kita boleh dapat belikan di kedai penjualan tanaman-tanaman ya. Kedai pertanian boleh Anda dapatkan tanah seperti itu, kompos ya. Sama ada itu kompos Anda beli ataupun kompos Anda buat sendiri ya teman. Itu adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh bahan yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam ataupun menyemai batang daripada bunga kertas ni. Okey, kemudian teman, kita akan masukkan tanah ini ya teman. Tanah ini ke dalam botol ini ya. Okey. Kita akan masukkan tanah ini ke dalam botol ini ya. Okey. Yang penting teman, pastikan Anda menggunakan botol dalam keadaan bersih ya. Ingat teman, pastikan botol tersebut dalam keadaan bersih ya. Okey, kita akan masukkan media tanam ini ke dalam botol ini ya. Ingat teman, pastikan Anda melubang lubang ya. Yang penting untuk ada lubang pada botol tersebut ya. Ini adalah untuk mengelak air bertakung di dalam botol ini. Okey, kita masukkan, bismillah. Itu. Ingat teman, kita gunakan media tanam yang dalam keadaan lembap saja ya, tidak perlu terlalu basah karena sekarang pada musim hujan. Okey. Sekiranya Anda menanam ataupun menyemai pokok bunga kertas ataupun batang pokok bunga kertas teman pada musim hujan, gunakan media tanam yang dalam keadaan lembap saja. Okey. Dan manakala Anda menanam pada musim panas, Anda boleh gunakan media tanam yang dalam keadaan yang agak basah. Okey. Ini dalam keadaan lembap saja teman. Ini. Okey, kita masukkan setengah dulu teman ya. Okey, kita masukkan setengah dulu seperti ya. Nampak? Kita masuk setengah dulu ya. Okey, kemudian kita ambil batang bunga kertas tadi ya teman. Kita
cucuk ke dalam media tanam ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu lagi tips saya kongsikan kepada teman-teman ya. Untuk mengelakkan berlakunya kerosakan kepada kulit batang pokok bunga kertas ini teman-teman ya, ataupun dahan ya. Ini agak besar sekecil lah. Kita boleh menembak lubang dulu ya teman pada bahagian tanam tadi ya. Kita boleh tembak lubang dulu ya teman-teman. Anda boleh menggunakan apa-apa saja benda ya teman. Yang penting anda boleh gunakan untuk menembak lubang pada dalam media tanam itu ya. Okey. Apa benda teman, kayu ya, kayu kah? Okey, buluh kah? Okey, apa saja benda-benda yang kita boleh gunakan untuk menebak ya. Lubang. Okey, macam ni teman. Nampak? Kan? Dah ada lubang. Okey, kemudian kita akan masukkan batang daripada pokok bunga kertas ini ke dalam. Ingat bismillah. Okey, macam tu. Kemudian kita padatkan lagi ya teman. Ingat ya teman, jangan lupa untuk memadatkan ya. Padatkan. Kenapa kita perlu memadatkan teman? Ini adalah bertujuan untuk supaya batang daripada pokok bunga kertas ini teman ya. Batang daripada pokok bunga kertas ini teman akan jadi dalam keadaan kukuh ya, kukuh. Itu sangat penting teman. Kenapa batang ini perlu kukuh? Ini adalah kerana teman, sekiranya batang ini bergoyang, ini akan menyebabkan stres kepada batang pokok bunga kertas ini. Ini akan menyebabkan pokok bunga kertas ini teman akan lambat tumbuh akar ya, akan lambat tumbuh akarnya. Jadi apabila perkara itu berlaku teman, ini boleh menyebabkan batang pokok bunga kertas anda semai ini teman tidak akan tumbuh ya, kerana akarnya akan menjadi lambat keluar. Okey, sangat penting untuk anda memastikan teman anda memadatkan teman media tanam yang anda gunakan untuk menyemai batang pokok bunga kertas ini ya. Ingat teman, padatkan ya. Jangan lupa untuk memadatkan. Pastikan teman-teman memadatkannya ya. Okey, tu. Ingat teman, padatkan ya. Okey, padatkan. Ya betul-betul. Jangan risau teman, jangan risau ya. Batang ini tidak akan mati ya teman, kerana kita menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembur ya teman. Walaupun kita padatkan, insya-Allah ia tidak akan mengeras ya teman. Ia tidak akan mengeras ya. Sedikit. Okey, macam teman, dalam keadaan kukuh ya. Nampak dalam keadaan kukuh macam tu. Okey, tak bergoyang lagi. Itu menandakan cukup ya, sudah cukup. Okey. Okey, baiklah teman. Apabila kita sudah selesai menanam, okey, batang daripada pokok bunga kertas ini ke dalam botol ini tadi teman, langkah seterusnya kita akan menyambungkan semula teman. Kita akan sambungkan semula botol yang kita potong sebagian tadi dengan botol yang kita letakkan batang pokok bunga kertas tadi. Kita letak macam ni teman. Macam tu, nampak? Okey, kita macam tu ya. Okey. Semua ya teman ya. Tengok dulu. Okey, macam tu. Teman ya. Tengok dulu. Macam tu. Okey, macam tu. Okey, kemudian teman kita ambil selotip tadi ya teman. Kita akan lekatkan dengan selotip ya. Jangan lupa teman, kita pasang ke tudung. Okey, kita lekatkan dengan selotip tadi ya. Mengapa kita perlu menutup semula seperti ini teman-teman? Ini adalah bertujuan untuk mengekalkan kelembapan, membantu mengekalkan kelembapan dalam botol ini nanti ya teman ya. Okey. Itu adalah tujuan mengapa kita perlu menyambung semula teman. Kita sambung botol ni ya, untuk membantu mengekalkan kelembapan
dalam botol ini. Okey. Tuh. Okey, tengok. Tak perlu tabir macam tu ya. Okey, macam tu kita macam tu ya. Kita ikat macam tu. Apa yang penting sini teman, jangan biarkan ada ruang ya. Ada ruang yang tembus dari kita tekatkan ini ya. Okey. Teman. Okey, apabila kita sudah selesai melakukan seperti ini ya teman-teman ya. Apabila kita selesai melakukan seperti ini, langkah seterusnya adalah teman-teman, Anda letakkan batang yang Anda semai dengan menggunakan botol ini ya teman-teman ya. Letakkan di tempat teduh ya, jangan letakkan di tempat panas tahu. Letakkan di tempat teduh sama ada di buah-buah pokok, di tepi-tepi bangunan ya, ataupun di dalam rumah steam ataupun rumah Anda melakukan penanaman ya dengan cara steam. Boleh dikatakan pembungkusan ya. Okey, seperti itulah teman. Jangan letak di tempat yang lapang ya. Nanti kerana panas, stek daripada cabang ataupun batang pokok pengkertas ini teman yang Anda semai akan menjadi kering dan mati ya kerana terlalu panas, stres. Jadi letakkan di tempat teduh dahulu. Okey, langkah seterusnya teman-teman ya, Anda lakukan ialah Anda pantau ya teman, Anda pantau keadaan batang daripada pokok pengkertas ini sama ada dia tumbuh tunas ataupun macam mana. Okey. Sekiranya lebih daripada 2-3 minggu tidak tumbuh tunas juga, ini bermakna mungkin media tanam Anda dalam keadaan kering ya ataupun masih dalam terlalu lembab. Itu perkara yang Anda perlu pastikan. Okey. Yang lepas tu teman, pastikan Anda memastikan bahan pokok pengkertas ini ya teman yang Anda semai seperti ini dengan menggunakan botol ya teman, tidak diganggu oleh haiwan-haiwan peliharaan contohnya seperti kucing dan ayam. Okey, itu adalah merupakan beberapa jenis haiwan yang biasa kita pelihara di kawasan kediaman kita. Okey. Baiklah teman, kita akan sama-sama tunggu hasilnya teman ini nanti ya. Setelah sebulan macam tu, mungkin sebulan lebih macam tu, ini tergantung kepada bagaimana keadaan perawatan Anda semasa Anda melakukan. Terutamanya penting teman, Anda meletakkan ya, ingat ya, jangan letak di tempat yang terbuka ataupun tempat terlalu lindung ya. Contohnya jangan terletak di bawah bangunan, jangan ya. Jangan terletak di bawah bangunan yang tidak mendapat cahaya matahari ataupun jangan meletak di kawasan lapang yang terkena sinaran matahari langsung. Okey, letakkan di tempat teduh, okey, tetapi masih mendapat sinaran matahari tetapi secara tidak langsung. Okey, baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, mari kita sama-sama melihat contoh teman. Contoh ya teman, sini satu contoh ya teman untuk Anda lihat ya, hasil dengan menggunakan kaedah yang sama. Okey. Inilah hasilnya teman. Okey, ini hasilnya. Okey, dengan menggunakan kaedah yang sama. Teman nampak tak teman? Ini masih lagi dalam keadaan basah ya teman, berembun ya. Memang saya belum pernah buka lagi ini teman, nampak? Dah tumbuh macam mana? Dah mula tunasnya. Okey. Jadi teman, nanti insya-Allah saya akan kongsikan kepada Anda. Kita akan buka sama-sama ya teman. Kita akan buka tudung yang atas ini ya. Kita akan letakkan di tempat yang teduh untuk menyesuaikan ya proses seterusnya nanti. Okey teman, ini adalah hasilnya ya dengan menggunakan kaedah yang sama, iaitu menggunakan media tanam yang sama ya, okey, dengan pokok pengkertas yang sama juga dengan cara yang sama, iaitu menggunakan botol juga. Okey, baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya teman-teman untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu satu cara mudah untuk kita menyemai pokok pengkertas, batang bunga kertas dengan menggunakan botol air saja. Okey, baiklah teman, seperti biasa teman ya. Sekiranya Anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk Anda semua ya teman. Seterusnya teman-teman kita yang masih lagi tidak tahu bagaimanakah cara yang mudah untuk kita menyemai batang pokok pengkertas ya. Terutamanya kita tidak mempunyai pasu ataupun kita tidak mempunyai polypack, kita boleh jaga menggunakan ya botol-botol bekas minum air yang kita beli itu daripada dibuang. Lebih baik kita manfaatkan untuk kita menyemai ataupun menanam batang daripada pokok pengkertas. Okey, baiklah teman, saya cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Mudah-mudahan manfaat untuk Anda semua, terutamanya teman-teman yang masih tertanya-tanya lagi bagaimana cara mudah untuk kita menyemai batang pokok pengkertas dengan menggunakan botol. Okey,
Baiklah teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya ini bermanfaat untuk anda ya, silakan klik tombol subscribe, tekan tombol loceng, like, share dan komen ya. Kerana semua itu amat bermakna bagi saya teman-teman untuk terus bersemangat berkongsikan kepada anda semua, terutamanya berkaitan pokok kertas untuk kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman, silalah subscribe ya. Kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Mari kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita akan sama-sama mendapat manfaatnya. Okey, baiklah teman-teman. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, mari kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai tadi dulu. Salam satu bi. Assalamualaikum. Bye bye.